Katakanlah padaku di mana kekurangannya untuk kita bahagia berdua saja. Hai, saya Dr. Syuhaida. Hari ini saya nak bercakap tentang silent treatment. So ada yang minta saya untuk explain tentang silent treatment. So apa itu silent treatment? Silent treatment ini adalah dalam bahasa Melayu rawatan senyap, okey, ataupun kita katakan macam bila satu pergaduhan berlaku, seseorang tu memilih untuk mendiamkan diri. So ada yang bertanya, so adakah silent treatment ni dia merupakan satu abuse ya? Sebenarnya ya. So silent treatment ni sebenarnya widely secara generalnya memanglah diklasifikasikan sebagai sesuatu di mana dia menggunakan emosi, manipulasi emosi, dan dia adalah sebenarnya salah satu daripada psychological abuse ataupun kita panggil kecederaan secara psikologi. Dan apa yang berlaku ketika silent treatment adalah apabila dua orang partner ya, maksudnya dia ada dua orang partner, so dia stop untuk bercakap, dia stop untuk respon pada communication, dan mereka tidak lagi mengambil peduli antara satu sama lain. So kalau dalam bahasa Inggeris dia orang panggil macam merajuk lah, ataupun orang kata cold shoulder. Okay, so di dalam satu relationship ya, treatment dia ya, bila sesuatu partner tu ya, dia berlaku, silent treatment ni berlaku di dalam satu relationship bila satu partner tu yang mungkin dia ada macam menyimpan dendam dan sebagainya di dalam satu pergaduhan dan sebagainya, dan pergaduhan atau mungkin satu salah faham. Jadi seseorang itu refuse ya, ataupun menolak untuk bekerjasama ataupun menolak untuk bercakap. Jadi dia tak nak involve dalam sebarang discussion. Jadi apa itu sebenarnya silent treatment? So silent treatment ni sebenarnya dia bermula daripada tahun, dah lama dah, ini sejarah ya, dia bermula daripada tahun 1853. So dia bermula dalam penjara. So kalau dulu dalam penjara kan dia memang orang yang menjadi yang dimasukkan ke dalam penjara ni diberikan silent treatment, iaitu sebagai salah satu part of the psychological abuse. Jadi bila silent treatment, seseorang itu bila dia nak tanya orang tak jawab, okey, ataupun orang buat tak tahu. Jadi semakin lama mangsa ataupun prisoner ni merasakan mereka ni tidak berguna, mereka ini seorang yang tiada harga diri, mereka ini seorang yang tidak patut ataupun tidak layak untuk hidup. Jadi itu yang cara yang mereka gunakan pada zaman dahulu. Jadi silent treatment ni tak semestinya berlaku di antara suami dan isteri. Tak semestinya berlaku antara seseorang yang ada hubungan yang rapat. Tetapi silent treatment juga boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, iaitu kepada bos, kepada co-worker, di antara rakan karib ataupun ahli keluarga, mungkin daripada ibu bapa kepada anak, mungkin kepada roommate juga ya, ataupun tapi dia paling kerap berlaku kepada romantic partner ataupun partner yang sangat rapat lah dengan kita. Jadi dia ada banyak sebab ya kenapa seseorang itu menggunakan silent treatment ya. Mungkin seseorang itu menggunakan silent treatment. Ya, biasanya seseorang yang menggunakan silent treatment ni, dia biasanya mempunyai high self control. Maksudnya dia dia boleh kontrol diri dia menggunakan silent treatment ya. Dia menggunakan silent treatment, jadi dia menggunakan ya sebagai salah satu cara untuk dia berkomunikasi, ataupun untuk cara dia, maksudnya dia berkomunikasi, tapi cara dia berkomunikasi dengan cara dia tidak berkomunikasi. Macam tu. Jadi seseorang itu merasakan diri dia ya macam salah satu macam kenapa, apa salah aku, apa yang aku dah buat kan. Dan ini menyebabkan satu pihak lagi akan berasa bersalah, dan sekiranya ini kerap berlaku, ini akan menimbulkan ketakutan, dia juga menimbulkan keresahan, dia juga menimbulkan kebingungan, dia juga menimbulkan pelbagai rasa dan emosi yang tidak seronok pada sesuatu
partner itu. Okey, apakah tanda-tanda seseorang itu mengalami silent treatment? Ya, contohnya ya, sekiranya seseorang itu bergaduh ataupun seseorang itu berada dalam masalah keganasan rumah tangga, ataupun mungkin seseorang itu berada dalam konflik, ataupun seseorang itu berada dalam keadaan di mana miskomunikasi ataupun komunikasi yang tidak berkesan berlaku, ya, di mana tanda-tanda seorang itu silent treatment contohnya adalah ibu bapa tu ignore anak-anak dia, macam tak peduli pun, ya, tak dengar pun, ya kan. Ataupun bila kita cakap dengan pak ua kita ke, ataupun kita cakap dengan husband kita ke, dia tengok TV je. Awak macam tu lah, kita pun awak tapi dia macam dia tengok, buat tak tahu je. Sepatah pun dia tidak berkata. Bukan saja sepatah, bunyi dan ho juga tidak kedengaran. Ya. Jadi dia juga boleh berlaku di mana children, ya, selalunya kanak-kanak ni yang datang ramai dekat kita ni, kanak-kanak berlaku waktu dia bermain game. Waktu bermain game ataupun cyberbully, dia boleh berlaku secara begitu. Ataupun online ostracism. Ini pun selalu berlaku. Saya pun selalu tahu, terasa kadang-kadang kan kita mesej kawan, awak okey tak? Dia boleh blue tick je. Blue tick je, tahu tak? Jadi kadang-kadang kita tanya, awak okey? K. Macam tu. K. Macam selalunya cakap banyak, tetapi tiba-tiba K. Ataupun langsung tak jawab. Langsung blue tick. Jadi kita pun, aku buat salah ke? Kan? Ini akan menimbulkan pelbagai emosi sebab kita tak pasti apa yang difikirkan. Ataupun cara lain adalah non-verbal display of anger. Maksudnya kemarahan tu ditunjukkan dengan cara tidak bercakap, ya. Ataupun mungkin daripada dia suka berkawan, dia langsung withdraw ataupun tidak mahu berkawan, duduk seorang-seorang, ya. Daripada tengah buat projek bagus, tengah baik punya buat projek, ramai-ramai buat projek, tiba-tiba dia tak nak, dia melarikan diri. Ataupun kalau orang tanya pendapat dia, okey, tak tahu, tak ada, okey lah, ikut je. Macam tu. Ataupun dia family disownment, maksudnya ahli keluarga sendiri tidak mahu menerima seseorang itu. Jadi bila dia nak bercerita, tak ada orang nak jawab, tak ada orang nak mendengar. Jadi seseorang itu merasakan macam tak tahu nak cakap dengan siapa. Ataupun dia tak bercakap, tapi dia suruh ada parti ataupun orang lain untuk mendera ataupun untuk mengugut seseorang itu. Ataupun kadang-kadang silent treatment ni selalu berlaku dekat rumah antara ibu bapa. Bila ayah tu bergaduh dengan mak ataupun mak bergaduh dengan ayah, dia cakap, Long, bagi tahu abah tu, bagi tahu abah kau tu, nanti dekat belakang rumah tu nanti semak dah tinggi. Lepas tu abah pun cakap, Long, bagi tahu dekat mak kamu tu, nanti kan begini. Jadi si anak tu confused sebab dia pula yang kena jadi messenger, ya. Satu lagi mungkin menggunakan indirect aggression ataupun menggunakan social media. Jadi gunakan social media ni maksudnya dia bagi tahu secara message, tapi kita tahu dia pass kepada orang tu, tapi dia diam, dia tak cakap, dia tak nak harum kita, dia tak nak bersemuka dengan kita. Jadi macam mana kita nak buat bila berlakunya silent treatment? Yang itu kena tunggu part 2. Jadi jangan lupa like, share and subscribe saya punya video, ya. So tanda pangkah kita jaga kita, tanda pangkah our mental health matters, tanda pangkah let's fight the stigma. Sampai situ dulu. XOXO.